أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين آمين يا رب العالمين. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berbahagia Encik Muhammad Azam Johari, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur di BPWT. Yang amat berusaha Encik Muhammad Ikram Fadli Hussein, Timbalan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur di BPWT. Yang amat berusaha Ustaz Wan Ahmad Iqmal bin Muhammad Elias Adnan, Ketua Pusat Kurikulum Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra. Yang berusaha Puan Tuan Siti Mastazamiatun binti Lon Tuan Kecik, Penasihat 1 Kelab Seni Sastera dan Budaya. Yang berusaha Ustaz Dr. Ahmad Mujahidin bin Yusof, Penasihat 2 Kelab Seni Sastera dan Budaya. Yang amat dialu-alukan kesudiannya Encik Nik Muhammad Iznan bin Tuan Yaakob Elias Nimos Tiwai, penceramah sesi pagi bagi bengkel kita hari ini. Tuan Hadi bin Yusof, penceramah sesi petang bengkel kita hari ini. Yang dihormati Barisan Ahli Majlis Tertinggi dan Esko Kelab Seni Sastera dan Budaya, Pengarah Program, Timbalan Pengarah Program dan Barisan Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Program. Seterusnya yang dikasihi dan diraikan peserta bengkel penulisan dan deklamasi sajak 2021 Anjuran Kelab Seni Sastera dan Budaya Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama berhimpun pada pagi yang mulia ini dalam menjayakan program Bengkel Penulisan dan Deklamasi Sajak 2021. Saya Faris Helmi bin Zuraidi selaku pengerusi majlis pada hari ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua hadirin. Sekapur sirih tiada berharta, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan, kami meminta madah ucapan kata aluan. Hadirin yang dihormati, bagi menyempurnakan majlis pada hari ini, dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Tuan Siti Mastazamiatun binti Long Tuan Kecik selaku Penasihat 1 Kelab Seni Sastera dan Budaya Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra untuk menyampaikan ucapan adu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey, saya nak cek mic saya, dengar ke? Boleh jelas ke dengar? Dengar madam. Jelas. Okey, baik. Yang berbahagia Encik Muhammad Azam Johari, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur di BPWT. Yang amat berusaha juga Encik Muhammad Ikram Fadli Hussein, Timbalan Pengarah di BPWT. Yang amat berusaha Ustaz Wan Ahmad Iqmal bin Wan Muhammad Elias Adnan, Ketua Pusat Kurikulum KIAS, yang mana mewakili Timbalan Ketua Eksekutif Haiwan Pelajar KIAS TKCP yang tak dapat hadir. Yang berusaha rakan penasihat saya Dr. Dr. Ahmad Mujahidin bin Yusof, Penasihat 2 KSSB. Yang amat saya alu-alukan dan juga saya amat berterima kasih kepada penceramah kita iaitu Encik Nik Muhammad Iznan bin Tuan Yaakob Nimos Tiwai, dan penceramah sesi bengkel pagi, dan juga Tuan Abdul Hadi rasanya tak masuk lagi tapi insyaAllah beliau akan bersama dengan kita sesi petang nanti. Yang saya amat hargai Barisan Ahli Majlis Tertinggi dan Esko KSSB, Kelab Seni Sastera Budaya KIAS, Pengarah Program, Timbalan Pengarah Program dan Barisan Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Program. Pelajar-pelajar saya yang amat saya sayangi, okey, dah online ni, bagus pelajar-pelajar saya sekalian. Dan juga peserta-peserta bengkel yang amat saya kasihilah dan saya raikan. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah SWT sebab Allah berikan kesihatan kepada, bukan saja kepada saya lah, kepada yang bahagia pengarah di BP, Encik Ikram, okey, kepada semua untuk kita online hari ini dalam talian untuk bengkel penulisan dan deklamasi sajak tahun 2021 bersama-sama Nimo Istiwai dan juga Tuan Abdul Hadi. Anjuran kerjasama
KSSB dan juga di BPWT. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pengarah di BPWT, Encik Azam dan juga Encik Ikram kerana sudi buat kali yang kedua lah kata secara tahunan. Tahun lepas kita buat bersama Nemo Istiwai juga di BPWT memberikan kerjasama untuk penganjuran, dan tahun ni juga kali yang kedua lah bagi saya penganjuran bengkel bersama Nemo Istiwai. Okay, Nemo Istiwai ni kita rasa macam dah jadi penceramah tetap kita pula ya, sebab dia pun sudi, bila dia sudi sekali kita beribu-ribu kali sudi dengan Nemo Istiwai ni, insyaAllah. Okay, dan juga objektif program ni lah saya mengharapkan ia dapat dicapai kerana objektif program kita ni ialah kalau boleh kita mahu pendedahan, bukan saja pendedahan tetapi juga penghasilan mereka generasi baru ni, generasi pelapis yang mana mengambil pengajian Islam sebagai program utama mereka. Ada pelajar-pelajar tahfiz di sini Cik Azam, ada pelajar-pelajar tahfiz, pelajar-pelajar qiraat taranum daripada Jabatan Al-Quran dan Hadis juga yang masuk penulisan ni. Mereka pelajar-pelajar di bawah subjek kemahiran menulis yang saya ajar. Jadi kita nak pegang pelajar-pelajar yang banyak ilmu agama ini untuk mengekspresikan penulisan agama ataupun menyebarkan dakwah Islam itu melalui penulisan sajak dan puisi dalam bentuk yang lebih, orang kata, lebih dekat dengan jiwa masyarakat kita. Jadi kita rasakan bahawa objektif program kita ni sangat besar sebenarnya sebagai satu platform untuk menyemarakkan lagi lah dunia penulisan sajak ini dalam kalangan pelajar-pelajar yang mempunyai latar belakang pengajian agama Islam. Okay. Dan juga saya pun ingin memberitahu dan memaklumkan kepada semua hasil daripada sesi pertama dengan Nemo Istiwai tahun lepas, setahun kita peram hasil-hasil karya peserta bengkel kita tahun lepas. Alhamdulillah kita berjaya menghasilkan antologi sulung KSSB, iaitu yang dipanggil yang berjudul Purnama Pesona Permata Okay, yang mana dalamnya adalah antologi cerpen dan juga puisi. InsyaAllah dalam cetakan sekarang ni, dan kita pun mungkin akan merasmikannya lah. Kalau PKP ditarik balik, insyaAllah kita akan buat secara bersemuka. Kita akan panggil di BPWT selaku penganjur bersama kita yang sangat kuat menyokong usaha ini. Dan itu antologi sulung. Dan saya pun berpendapat dan saya harap KSSB boleh ambil maklum bahawa perancangan untuk bengkel kita ni ialah menghasilkan antologi kedua KSSB, iaitu insya-Allah ia adalah antologi puisi yang mana semua peserta kita ni kita akan cuba memberi sokongan, bimbingan dan dorongan supaya semua yang terlibat boleh terlibat dalam penghasilan antologi yang kedua. Dan kita mengharapkan di BPWT turut menyokong lah. InsyaAllah Encik Azam, Encik Ikram, kita harap sokongan daripada di BPWT, kami akan buat yang terbaik. Mungkin lebih baik lah daripada antologi sulung insyaAllah. Dan itu kita harapkan dalam tahun ni atau tahun depan untuk diluncurkan. Okay, jadi saya tak nak cakap banyak. Kita berharap bahawa bengkel pada hari ini mencapai objektifnya dari pagi sampai petang dan juga saya amat berterima kasihlah kepada semua pihak, terutama di BPWT. Tak boleh nak cakap lah, tak boleh nak gambar berapa orang kata terharu dan juga saya rasa sangat menghargai kesudian pihak di BPWT dan juga Tuan Muiz dan Tuan Abdul Hadi, walaupun sibuk ujung minggu ni tapi masih sudi bersama-sama dengan kami. Okey, kepada semua pelajar, gunakan peluang ini, jangan jadi silent listener jangan jadi silent listener. Kita panggil penceramah seperti mana saya selalu cakap, susahkan hidup penceramah buat dua hala, banyakkan bertanya dengan penceramah. Macam mana cara nak menulis dan sebagainya. Gunakan peluang ni. Nemo Istiwai ni kalau awak nak tahu, karya beliau sampai masuk buku teks sekolah. Bukan orang calang-calang, bukan orang biasa-biasa, istilah budak-budak Insta sekarang ni. Orang yang luar biasa Nemo Istiwai ni. Dan Tuan Abdul Hadi baru dapat anugerah anugerah di Majlis Anugerah Sastrawan Negeri Kelantan. Tuan Abdul Hadi kata saya anugerah penggiat seni sastra kalau tak salah saya. Bukan orang biasa-biasa, orang lama. Jadi gunakan peluang ini, banyakkan bertanya, banyakkan gali dan juga kumpul ilmu. Semua ni akan terlibat dalam antologi yang bakal dihasilkan oleh KSSB, insya-Allah. Okey, saya rasa saya pun tak nak cakap banyak, minta maaf lah, saya meminta maaf anda ada kekurangan di sepanjang bengkel ini kepada Encik Azam dan juga Encik Muhammad Ikram.
maaf sangat-sangat kalau ada kekurangan. Itu semuanya daripada pihak kami dan kami akan cuba perbaiki pada masa akan datang. Yang baik itu jadikanlah sebagai kenangan dan memori indah kita supaya kita boleh bawa sehingga kata ke penghujung hayat kita. Okey, saya harapkan, saya doakan semoga berjaya dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada semua AJK pelaksana. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Puan Siti Masazah Miatun binti Long Tuan Kecik, penasihat satu Kelab Seni Sastera dan Budaya Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra atas ucapan alu-aluan sebentar itu tadi. Seterusnya, majlis menjemput yang amat berusaha Ustaz Wan Ahmad Iqmal bin Wan Muhammad Alias Adnan selaku Ketua Pusat Co-Curriculum Kolej Islam Antarabangsa, iaitu wakil kepada Timbalan Ketua Eksekutif Hal Ehwal Pelajar TKE HEP Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan ini, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada pengurus majlis saudara Faris Hilmi. Seterusnya yang berusaha Encik Muhammad Azam bin Johari selaku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, yang berusaha Puan Siti Masazah Miatun, penasihat satu Kelab Seni Sastera dan Budaya KSSB KIAS, dan Ustaz Mujahidin ada ke? Datuk Mujahidin ada. Dr. Ahmad Mujahidin, penasihat 2 Kelab Seni Sastera dan Budaya KIAS. Seterusnya yang berusaha Encik Muhammad Iznan bin Tuan Yaakob, Nimo Istiwai, betul ke saya sebut tu? Dan juga Tuan Abdul Hadi bin Yusuf selaku penceramah pada program untuk hari ini. Dan tidak dilupakan juga kepada barisan ahli majlis tertinggi dan Esko Kelab Seni Sastera dan Budaya, pengarah program, timbalan pengarah program dan barisan ahli jabatan kuasa pelaksana program, dan tidak dilupakan juga kepada peserta-peserta program pada pagi ni, pada hari inilah. Saya ingat pada hari ini sebab program sampai petang nanti. Jadi pertama sekali, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan taufik inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ataupun antum semua dapat melaksanakan, menganjurkan program yang akan berlangsung sehari pada hari ini. Dan saya sebenarnya mewakili Dr. Lina Malini binti Mak Nafi selaku Timbalan Ketua Eksekutif Hal Ehwal Pelajar. Dan beliau sebenarnya mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah sebab dijemput untuk turut serta dalam majlis perasingan pada pagi ini. Cuma beliau memohon 1000 kemaafan kerana tidak dapat hadir disebabkan ada urusan yang tidak dapat dielakkan pada pagi ini. Dan seterusnya saya ucapkan tahniah dan syabaslah kepada jawatan kuasa pelaksana di atas berjayanya dalam menjayakan ataupun menjalankan ataupun mengadakan program pada hari ini. Dan anda ucap berbanyak terima kasih juga kepada penceramah yang dijemput pada hari ini kerana sudi untuk meluangkan masa yang ada pada hari ini bagi mencurahkan atau memberikan ilmu kepada para peserta daripada Kelab Seni Sastera dan Budaya KSSB KIAS. Jadi sebagai ini macam ucapan aluan lebih kurang jadi ataupun peringatanlah kepada adik-adik pelajar yang dirahmati Allah sekalian semua. Bila mana kita ada peluang untuk mengambil mutiara-mutiara ilmu daripada orang yang hebat, jadi kita jangan lepaskan peluang ini. Walaupun dalam keadaan sekarang ni kita terpaksa program terpaksa dijalankan dalam keadaan alam maya, kita katakan alam maya, namun walaupun dalam keadaan alam maya begini, ia tidak menghalang proses pembelajaran itu berlaku. Ilmu itu antum boleh ambil dan antum boleh gunakan untuk akan datang dalam penulisan. Dan penulisan kreatif ni kalau anda ingat, kalau
saya tertukar. Kadang-kadang guna saya, kadang-kadang guna Ana. Tak apa boleh kadang-kadang bila kita belajar, contoh lah, Ana bagi contoh, ulama-ulama yang mutaqaddimin, yang terdahulu, beliau memang banyak menukilkan penulisan-penulisan kreatif dalam ilmu yang mereka nak curahkan kepada orang awam sebagai contoh. Ana bagi contoh dalam ilmu hadis. Imam As-Suyuti meninggal pada tahun 911 Hijrah. Bila mana beliau nak menceritakan berkaitan dengan sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, beliau ungkapkan dalam 2 bait syair sahaja. 2 bait syair. Iaitulah yang disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Alfiyah dia. Beliau menyebut al-mukaththiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih ibn Umar wa Anas wal bahri kal khudri wa Jabirin wa zaujatin Nabi. Nampak? Dalam 2 bait syair itu beliau telah menukilkan 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Wal mukaththiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih ibn Umar. Yang pertama Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik wa Anasin wal Bahri. Al-Bahri itu maksudnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Wa Anasin wal Bahri kal Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, kemudian wa Jabir bin Abdullah wa zaujatin Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. 7 orang sahabat diungkapkan dalam bait syair supaya kita mudah ingat. Betul tak? Jadi penulisan kreatif ini ataupun pendeklamasian sajak dan sebagainya telah diguna oleh ulama-ulama kita terdahulu. Jadi kita sebagai penuntut kena ambil ini sebagai, kita kata, perangsang semangat kita untuk kita nak mendalami bidang penulisan ini. Saya bukan orang sastra lah, tapi adalah belajar sikit-sikit ya dulu. Mengambil benda ini untuk kita ungkapkan petikan-petikan ilmiah dan sebagainya. Itu dalam bab hadis. Kalau dalam bab Quran ada juga Imam Asy-Syatibi sebagai contoh. Bila mana beliau nak menukilkan berkaitan dengan ilmu, kita kata ilmu qiraat, Imam Asy-Syatibi, beliau menukilkan dalam bait-bait syair yang indah. Dan tertulis matan Asy-Syatibiyah sebanyak lebih kurang tak sampai pun 1000 bait syair yang menukilkan atau menceritakan keseluruhan tentang ilmu qiraat. Antara syairnya yang anda ingat yang ni anda hafal dulu ni. Dulu waktu kita sekolah agama kan, kita kena hafal matan dulu, kena hafal syair dulu, kemudian barulah diajar huraian-huraian kepada syair. Antara yang anda ingat waktu belajar sekolah menengah dulu sampai sekarang ingat ni, dalam bab Ummul Quran Al-Fatihah, Imam Asy-Syatibi kata wa malik yaumiddin rawihi nasirun wa 'inda as-sirati was-sirati likumbula bihaitsu ata was-sada zayan ashimmaha lada khalafin washmin li khalladil awwala. Dalam bait syair dinukilkan beberapa perkara yang penting dalam pengajian ilmu qiraat. Wa malik yaumiddin, dalam perkataan malik yaumiddin ini rawihi nasirun, ra tu Nafi' dan nun itu siapa anda lupa dah dia punya imam dia. Maksudnya mereka membaca dengan Maliki Yaumiddin. Okey. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Wa 'inda sirati was-sirati likumbula. Imam Kumbul pula dia baca ihdinas sirat, yang kita baca sirat dengan sad itu dia baca ihdinas sirat dengan sin. Nampak? Benda ni, penulisan kreatif ini diguna oleh para ulama yang terdahulu untuk mereka mengembangkan ataupun mengkompres, mempermudahkan ilmu-ilmu yang luas itu untuk mudah kita ingat. Itu zaman dululah. Tapi bila zaman sekarang ini ada manfaatnya yang tersendiri dan saya rasa tidak pun berbeza dengan apa yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu untuk menyampaikan maksud yang tersirat. Jadi antum sangat beruntung pada hari ini. Antum sangat beruntunglah sebab penceramah pada hari ini merupakan orang yang hebat dan sebagaimana yang Tuan Siti sebut tadi, maksudnya ialah orang hebat lah kan. Jadi sekali lagi anda ucapkan terima kasih dan tahniah kepada AJK pelaksana dan juga penceramah yang sudi untuk
bersama pada pagi ini. Dan anda pun tidak suka nak memanjangkan kalam lah. Jadi kita akan berikan ruang seluas-luasnya kepada program agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Dan anda doakan moga banyak istifadah ataupun faedah-faedah yang antum, yang pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa akan dapat pada hari ini dengan kebersamaan bersama dalam program ini. Moga-moga apa yang antum pelajari, apa yang antum dapat ilmunya pada hari ini dapat dimanfaatkan pada masa-masa akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Azam, kepada Encik Nik Muhammad Iznan, kepada Tuan Abdul Hadi, dan khusus tahniahlah kepada Puan Tuan Siti Ustazah Miatun serta AJK pelaksana semua atas keberhasilan dalam menjayakan ataupun melaksanakan program pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berusaha Ustaz Wan Ahmad Ikmal bin Wan Muhammad Elias Adnan selaku Ketua Pusat Kurikulum Kolej Islam Antarabangsa atas ucapan sebentar itu tadi. Seterusnya, majlis dengan rasa penuh hormat menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Encik Muhammad Azam Jauhari selaku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur DBPWT untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus merasmikan program Bengkel Penulisan dan Deklamasi Sajak 2021. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis Yang Berusaha Ustaz Wan Ahmad Ikmal bin Muhammad Elias Adnan, Ketua Pusat Kurikulum Kias. Yang Berusaha Puan Tuan Siti Ustazah Miatun binti Lon Tuan Kecil. Minta maaf kalau salah sebut nama ya. Penasihat Kelab Seni Sastra dan Budaya. Yang Berusaha Ustaz Dr. Ahmad Mujahidin bin Yusof, Penasihat 2 Kelab Seni Sastra dan Budaya. Yang Berusaha Encik Muhammad Ikram Fadli, Timbalan Pengarah BP Wilayah Timur. Dan yang dihormati Encik Nik Muhammad Iznan bin Tuan Yaakob ataupun nama panelnya Nimosh TY dan juga Encik Abdul Hadi Yusof selaku pembimbing bengkel kita pada pagi ini. Khususnya kepada para pelajar peserta yang dikasihi sekalian, yang terdiri daripada para asatizah daripada Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra sekalian, barisan ahli jawatan kuasa program, barisan ESCO, tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh dengar ke suara saya? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dengan izinnya kita dapat mengadakan satu program yang cukup bermakna dan cukup bermanfaat untuk kita semua, iaitulah Bengkel Penulisan dan Deklamasi Sajak. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesihatan tubuh badan untuk kita meneruskan perjuangan sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kesihatan yang seterusnya sehinggalah
ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita dapat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih bertakwa dan lebih mendalam lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini juga kita dapat bertemu walaupun di alam maya Walaupun kita bertemu di alam maya, tapi kita masih lagi dapat mengadakan program-program yang cukup bermanfaat untuk kita semua, walaupun program yang diadakan melalui alam maya ini tidaklah memenuhi cita rasa kita sepenuhnya berbanding dengan kita mengadakan program secara bersemuka. Walau bagaimanapun, kita pada hari ini terpaksalah menghadapi realiti hidup, mengikut kerja norma baharu kerana pandemik coronavirus ini. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar penyakit ini, wabak ini dapat dihapuskan dalam masa yang terdekat ini. Mudah-mudahan dengan antivirus yang baru sampai ke tanah air kita ini, kita haraplah selepas ini mungkin kita boleh dapat mengadakan program-program kita mungkin secara bersemuka. Kalau kita buat dalam alam maya ni, itulah program-program seperti bengkel, kursus dan sebagainya, tidaklah kata boleh untuk kita bebas bersoal jawab bersemuka dengan para peserta dan jika bersemuka itu akan lebih berkesan lagi lah dari segi penyampaian apa yang kita nak sampaikan kepada peserta itu tadi. Jadi walau bagaimanapun, saya haraplah walaupun program dalam bentuk maya ini kita dapat, walaupun tidak banyak, kita dapat juga memenuhi perancangan program yang kita telah rancang daripada awal untuk tahun 2021 tahun ini. Dan yang kedua, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada pihak penganjur yang berjaya mengadakan program ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua pembentang, iaitu Encik Nik Muhammad Aznan, yang saya belum lagi pernah bertemu dengan beliau secara bersemuka, dan juga kepada Encik Abdul Hadi Yusof. InsyaAllah mungkin selepas ini kita akan bertemu lah. Jadi bengkel yang kita adakan pada hari ini, kita harap seperti yang disebutkan oleh Ustazah Siti Mas Mazatun dan juga Ustaz Nik Muhammad Ikmal tadi, untuk kita mencapai objektif yang utama kita, iaitu untuk melahirkan penulis muda yang kreatif, berbakat dan berpotensi menjadi pelapis dan pengarang besar di wilayah timur. Jadi hari ini saya rasa bertuah kerana saya dapat bersama-sama dengan para asatizah daripada Kolej Islam Antarabangsa Said Ismail Petra para asatizah. Jadi program yang seperti ini memanglah sesuai sangat untuk para asatizah, kerana peranan mereka untuk menyebarluaskan ilmu agama dan dakwah kepada masyarakat kita ini amat diperlukan. Oleh itu,
Kursus-kursus seperti ini memanglah sesuai untuk mereka supaya mereka dapat menjadikan hasil penulisan mereka dalam bidang kreatif ini supaya dapat lebih banyak lagi ilmu-ilmu dakwah, ilmu-ilmu yang kita dapat daripada agama Islam itu dapat kita sebarkan kepada masyarakat kita yang berbilang kaum ini. Dan kalau kita lihat pada hari inilah ya, memang kita dapati agak kurang pelapis-pelapis muda kita untuk meneruskan dalam bidang sastra ini. Kerana mungkin ada antara kita yang menganggap sastra ini tidak penting. Sastra ini tidak penting dan mereka menganggap sastra adalah satu ilmu yang lebih kepada puisi, sajak, buku-buku cerita dan itu sahaja yang tidak lain daripada konteks yang mereka fikirkan itu. Sebenarnya sastra ini kalau kita ambil apa yang disebutkan oleh Puan Nisa Harun dalam blog mereka, Puan Nisa Harun ni berkata sastra bukan sekadar buku cerita. Sastra bukan sekadar buku cerita dan bukan sekadar puisi. Bagi saya sastra ialah suatu seni kata-kata yang menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk tamadun. Mengajak pembacanya berfikir dan mendorong pembaca melakukan kebaikan serta menimbulkan rasa insaf. Sebuah karya sastra yang mewakili bangsa dan negara akan memberikan beberapa perkara, antaranya ialah jati diri, jati diri, semangat patriotisme dan rasa syukur. Itu antara perkara yang ada di dalam sastra itu. Kalau kita melihat kepada karya-karya Samad Said, dalam karya Samad Said terdapati penuh dengan kata-kata cinta akan bahasa kita, bahasa kebangsaan. Dan juga kita dapati ada kritikan sosial yang lembut dan dalam makna. Jadi semua itu disampaikan dalam bentuk sajak ataupun puisi. Begitu juga dengan sajak-sajak daripada Osman Awang yang banyak membicarakan tentang kedamaian dan keseimbangan masyarakat sendiri. Begitu juga dengan karya Siti Zainal. Kita lihat puisi-puisinya penuh dengan ciri-ciri kewanitaan Melayu tanpa meninggalkan akarnya yang gemilang itu. Kalau kita lihat karya-karya beliau masih segar mempertahankan jati diri sebagai wanita Melayu depan kita sebenarnya. Patutnya sastra ini perlu diperluaskan, bukan hanya kepada orang-orang tertentu sahaja. Kalau kita lihat sekarang ini di sekolah ataupun di universiti, mungkin ada ditetapkan bidang-bidang tertentu untuk mereka mengambil jurusan sastra ataupun bidang sastra. Tidak menyeluruh kepada semua pelajar. Sebenarnya sastra ini perlu diperluaskan, bukan sahaja untuk bidang sastra itu semata-mata, tetapi perlu diperluaskan kepada semua bidang, semua pelajar dalam pelbagai bidang. Kerana sastra ini boleh membentuk
sahsiah diri seseorang itu dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat para asatizah ni lebih faham, lebih tahu daripada saya lah. Kita melihat Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu merupakan juga sastra Arab yang disampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa yang cukup indah, dan sastra yang cukup indah, yang tidak ada siapa yang boleh menandingi bahasa-bahasa Al-Quran itu sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala boleh saja nak menyampaikan kepada manusia ini secara terus. Tidak perlu dengan bahasa yang berbunga-bunga, bahasa yang sastra dan sebagainya. Boleh terus kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad terus sampai kepada umatnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam bentuk sastra, bahasa yang cukup indah. Dan bahasa yang indah itu boleh menarik ramai orang yang bukan Islam tarik kepada agama Islam. Contohnya, mana yang para pelajar tahu kan, bagaimana keislaman Sayyidina Umar Al-Khattab apabila mereka mendengar beberapa ayat daripada surah Toha, lalu terdetik di hati mereka betapa indahnya bahasa Al-Quran itu, dan mereka tidak pernah dengar sebelum ini, dan boleh mencuit perasaan mereka untuk meluk agama Islam. Jadi itulah kepentingan sastra. Kalau tidak ada bahasa yang indah, bahasa yang baik, mana mungkin manusia boleh tertarik dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini menggunakan ilmu sastra ini untuk kita menyampaikan ilmu dakwah kita kepada orang bukan Islam. Kita mengambil ayat Al-Quran sebagai salah satu kata-kata yang indah untuk kita sampaikan kepada bukan Islam, supaya mereka tertarik dengan agama Islam. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, yang penuh dengan fakta yang tidak boleh dinafikan lagi oleh sesiapa pun. Banyak ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu yang perlu kita terokai dan kita sampaikan kepada masyarakat bukan Islam, dan juga masyarakat kita yang perlu diperbaiki. Ramai lagi orang Islam kita yang masih lalai, yang masih lalai di luar sana, yang perlukan bimbingan daripada kita semua. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Umar tadi, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah dengan bahasa yang lemah lembut dan tidak kasar, sehingga mencuit perasaan orang bukan Islam melalui kata-kata Rasulullah SAW dan sifat baginda SAW. Jadi inilah perkara yang perlu kita ambil ajaran dan teladan daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk kita teruskan sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi para pelajar yang dikasihi sekalian, dalam kita menulis, satu perkara penting yang kita perlu ingat, apabila kita nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat melalui penulisan dan sebagainya, perkara penting yang kita perlu titik beratkan ialah kesahihan sesuatu maklumat, kesahihan sesuatu fakta yang kita nak sampaikan kepada masyarakat. Sebelum kita menulis itu, sebaiknya kita meneliti
sama ada hadis-hadis yang kita nak sampaikan itu adalah hadis sahih ataupun tidak. Ya. Kerana banyak dalam masyarakat kita ini hari ini berleganya bermacam-macam hadis-hadis yang tidak sahih, yang dhaif, yang berlega dalam masyarakat. Dan inilah yang perlu kita tangani, supaya masyarakat kita menerima maklumat yang betul. Kerana Rasulullah SAW menyebut, Rasulullah SAW sabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan maq'adahu minan nar." Betul Ustaz Zah, ya? Ustaz, ya? Siapa yang mendustakan aku, maka tempatnya adalah disediakan tempatnya di dalam neraka. Jadi kena berhati-hati dalam kita menyampaikan ilmu ini, kerana apabila kita menulis suatu tulisan kita itu dan kita sebarkan kepada masyarakat dan masyarakat mengambilnya dan menggunakan, mempercayainya, jika perkara itu tidak sahih, bermakna kita akan mendapat sahamnya di akhirat nanti. Tetapi kalau apa yang kita sampaikan itu adalah perkara yang sahih, yang benar, maka sahamnya kita akan dapat berterusan sebagai amal jariah. Jadi saya haraplah bengkel yang kita adakan selama sehari ini dapat melahirkan peserta yang benar-benar berbakat dan berkebolehan dalam puisi, sajak dan penulisan. Jadi adik-adik, saya nak berpesan kepada pelajar yang baru, dan saya difahamkan bahawa program bengkel ini telah diadakan kali yang kedua, betul, kali yang kedua, dan sebelum ini telah pun diadakan. Jadi ini satu perkara yang baik, kerana bengkel seperti ini perlu diadakan secara berkala. Kalau kita buat sekali saja bengkel, jadi mungkin kita tidak dapat melihat pelajar-pelajar yang mempunyai bakat dan kebolehan dalam penulisan dan juga menulis puisi dan sajak tadi. Jadi saya menyokong penuhlah apa yang dilaksanakan oleh pihak KIAS ini, oleh Rusia, oleh Jawatankuasa, untuk membina generasi muda, penulis muda dalam bidang agama ini untuk menjadi da'i, dan boleh menyampaikan ilmu-ilmu kepada masyarakat melalui sastra yang kita adakan pada hari ini. Jadi pembimbing-pembimbing yang kita undang dalam program ini adalah cukup baik, dan memang tepat sekali lah dengan kebolehan yang mereka ada dari segi penulisan dan juga penyampaian sajak, seperti Abang Hadi yang telah banyak memenangi pertandingan-pertandingan dalam reklamasi sajak, dan kita nak jugalah selepas ini ada orang-orang yang seperti Abdul Hadi Yusof ini di kalangan para pelajar KIAS yang berjaya dalam sayembara puisi, mungkin di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan untuk masa yang akan datang. Jadi untuk pesanan saya yang terakhir adalah saya berharap pada para pelajar semua yang baru nak berjinak-jinak dengan penulisan dan juga sajak ini, teruskanlah. Jangan hanya mendengar ataupun mendengar dalam bengkel saja, tetapi selepas bengkel kita tidak ada membuat apa-apa penulisan. Sebenarnya untuk kita berjaya, kita kena apa yang kita dengar dan kita kena praktikkan selepas itu. Praktikkan terus selepas apa yang kita dapat daripada pembimbing kita. Mungkin kita boleh menulis di dalam mana-mana majalah-majalah yang ada, paling kurang pun dalam Facebook kita sendiri. Dalam Facebook, Twitter dan sebagainya banyak
saluran-saluran yang kita boleh sampaikan kepada masyarakat pada zaman sekarang. Zaman teknologi maklumat yang luas yang boleh kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau dahulu kita tulis satu buku, kita tulis artikel masuk dalam majalah baru boleh sampaikan kepada masyarakat. Tapi pada hari ini semua orang boleh menyampaikan maklumat kepada masyarakat dengan hanya menulis di dalam media sosial mereka. Menulis dalam Facebook, menulis dalam Twitter dan boleh dibaca oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi begitu juga dengan maklumat yang kita nak dapat daripada para ilmuwan. Cukup mudah. Cuma kita boleh pergi kepada Google, search Google, boleh cari maklumat tersebut di YouTube. Berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang kita boleh ambil daripada para ilmuwan. Jadi semua atas kehendak kita sendiri, sama ada kita nak ataupun tidak. Itu sahaja. Jadi untuk kita berjaya, kita kena berusaha. Kena cari ilmu itu. Bukan ilmu yang mencari kita, tapi kita yang kena cari ilmu. Kalau dalam bidang sastra, bahasa, saya sarankan kepada para pelajar supaya pergi berkunjung ke laman web DBP ataupun kepada Facebook ataupun FB Dewan Bahasa dan Pustaka. Join, sertai bersama-sama dengan FB Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam FB kita berbagai-bagai ilmu, bermacam-macam. Bengkel, ceramah, pertandingan daripada seluruh daripada DBP Ibu Pejabat Kuala Lumpur, daripada DBP Cawangan Sabah Sarawak, daripada DBP wilayah Wilayah Timur, Wilayah Selatan dan Utara. Tuan boleh join, tidak ada masalah. Jadi cubalah pergi melawat FB Dewan Bahasa dan Pustaka dan tuan-tuan boleh dapat banyak ilmu di situ. Banyak ilmu, bukan saja FB, kita juga ada Twitter, kita juga ada YouTube. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bukan seperti zaman dulu lagi. Dulu kita nak dapat ilmu tentang bahasa dan sastra, kita kena pergi ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Kena pergi berjumpa dengan editor. Pergi dengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh penceramah di Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekarang cukup mudah. Semua ceramah-ceramah, ilmu-ilmu itu disampaikan secara maya dan direkodkan, dirakamkan di dalam Facebook dan sebagainya. Jadi kita sebagai pelajar hari ini tidak ada alasan untuk mengatakan bahawa saya tidak tahu. Tidak ada alasan lagi nak mengatakan bahawa saya tidak tahu, kerana semuanya boleh kita ketahui melalui berbagai saluran dalam teknologi maklumat yang ada pada hari ini. Dan saya rasa pada hari ini boleh bilang dengan jarilah mereka yang tidak ada handphone, yang tidak guna handphone, yang tidak menggunakan internet. Pelajar sekolah rendah pun menggunakan handphone sekarang ni, untuk sesi pembelajaran mereka di DPR, tak? Belajar dari rumah. Semuanya menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan ilmu mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar bolehlah sekiranya ada yang berminat untuk menulis atau menghantar artikel penulisan mereka ataupun apa-apa saja, boleh juga hantar kepada majalah Dewan Bahasa dan Pustaka, seperti majalah Dewan Sastra. Dewan Sastra, sekiranya para pelajar nak hantar apa-apa sajak ataupun
penulisan boleh terus kepada editor Dewan Sastra iaitu Encik Muhammad Fadli Al-Atiti. Dan kalau Dewan Bahasanya boleh terus kepada editornya iaitu Puan Yusaidah Yusof. Nah, kita juga ada majalah Dewan Cipta, Tunas Cipta. Majalah Tunas Cipta, editornya ialah Puan Siti Norisa Abdul Khalil. Itu juga dengan Dewan Siswa. Dewan Siswa ni memang khusus untuk para pelajar mahasiswa. Mahasiswa yang masih menuntut di universiti memang sesuai membacanya. Dan boleh juga menghantar apa-apa artikel dan tulisan ke Dewan Siswa ini. Kalau boleh langgan majalah-majalah ini, terutama Dewan Siswa. Setiap pelajar itu melanggan Dewan Siswa untuk dibaca. Kerana bila kita membaca majalah-majalah Dewan ini, majalah ilmu ini, kita dapat memperbaiki dari segi bahasa kita, dari segi penulisan kita. Bila kita baca penulisan yang betul, maka kita akan menulis dengan cara yang betul. Tapi kalau kita membaca majalah-majalah yang tidak betul, yang mempunyai bahasa yang tunggang-langgang, dia akan mempengaruhi penulisan kita. Dan itu bacalah majalah-majalah yang boleh memberi manfaat kepada kita. Kita juga ada majalah Dewan Tamadun Islam. Dewan Tamadun Islam. Dan memang sesuai untuk para asatizah. Memang sesuai untuk dibaca dan boleh menghantar apa-apa penulisan ke majalah Dewan Tamadun. Yang editornya ialah Puan Ustazah Marsilawati Muhammad Rani. Dan juga kita ada Dewan Masyarakat. Dewan Masyarakat. Iaitu editornya ialah Puan Aminah Janang. Kita juga ada Dewan Budaya. Editornya ialah Muhammad Lutfi Zahid. Kita juga ada Pelita Bahasa. Editornya ialah Puan Surya Janib. Banyak lagi majalah-majalah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi, bolehlah kalau kita nak berjinak-jinak dengan bidang penulisan ini, bacalah majalah-majalah ini dan langganlah. Kerana dengan kita membaca majalah-majalah ini, kita dapat membetulkan dari segi bahasa kita, dari segi ilmu kita, menambah ilmu pengetahuan kita, mungkin dari segi bahasa dan juga sastra. Dan kita ada juga portal-portal di dalam FB DBP. Boleh tonton, boleh tengok. Jadi itulah banyaknya majalah-majalah yang kita sediakan kepada masyarakat untuk manfaat masyarakat, manfaat para pelajar semua. Kalau boleh di kias itu sendiri kena ada langganan Dewan, majalah Dewan ni di perpustakaan contohnya, di library pada mana-mana pelajar yang tidak mampu untuk membelinya boleh membacanya di perpustakaan kias itu. Dan banyak lagi buku-buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa. Buku-buku tentang bahasa, buku tentang sastra, buku tentang penerbitan dan penulisan. Kalau kita nak menulis ini, nak menulis buku, kita ada satu buku panduan untuk kita menulis mengikut ketertiban penerbitan itu, iaitulah buku gaya Dewan. Buku gaya Dewan adalah buku panduan untuk kita menghasilkan sebuah buku. Kerana apabila kita nak menghasilkan sebuah buku ini, kita kena ada gaya penulisan itu. Kalau gaya Dewan ini, dia merupakan buku gaya di peringkat antarabangsa lah. Peringkat antarabangsa.
Mungkin di setiap universiti pun ada gaya mereka tersendiri, tetapi tidak jauh bezanya dengan gaya dewan. Jadi saya saranlah kepada pelajar yang nak menguasai ilmu penulisan ini, mungkin pelajar selain daripada pelajar mungkin ada di kalangan pensyarah-pensyarah kias yang nak menghasilkan buku, bolehlah dapatkan buku gaya dewan ini untuk membantu mereka menulis buku yang baik. Mungkin di kalangan pensyarah-pensyarah kias, saya selalu sebutkan perkara ini di mana-mana universiti yang saya pergi. Jangan kita nak menulis satu buku yang kita belum ada. Kadang-kadang buku itu kita dah ada. Seperti mana yang kita buat melalui kertas kerja kita, melalui tesis, kertas tesis yang kita telah hasilkan itu boleh juga kita kita ambil dan kita ulas semula menjadi sebuah buku yang baik. Yang perlu kita ada sedikit pengubahsuaian lah daripada tesis kepada buku, kerana format tesis itu berbeza dengan format buku. Jadi kalau kita melihat kepada mengikut tata cara dalam buku gaya dewan, kita boleh membuat pengubahsuaian daripada tesis kita itu kepada bentuk buku. Jadi saya nak dengan ini saya rasa akhir kata saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada Barisan Urus Setia yang telah menganjurkan program yang cukup bermakna ini. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada kedua-dua pembimbing bengkel, iaitu Encik Nik Muhammad Iznan bin Tuan Yaakob dan juga Encik Abdul Hadi Yusof. Jadi dengan ini saya merasmikan program bengkel penulisan dan deklamasi sajak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Encik Muhammad Azam Johari selaku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur di BPWT atas ucapan perasmian beliau sebentar itu tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, seperti yang kita semua sedia maklum, pengisian bagi program pada kali ini akan disampaikan oleh Tuan Nik Muhammad Iznan bin Tuan Yaakob alias Nimo STY. Pagi sesi pagi dan kelak pada sesi petang akan disempurnakan oleh Tuan Abdul Hadi bin Yusof. Tanpa melengahkan masa, majlis menyerahkan sesi bengkel kepada Tuan Nimo STY. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.